Okay, sudah pukul 8 lebih sudah. Jadi kita akan mula PTPR pagi hari ini. Okay, jadi selamat pagi semua murid. Okay, jadi selamat datang ke PTPR Sains kali ke-29 secara atas talian Google Meet. Okay, jadi hari ini kita akan sambung untuk bincangkan dalam buku teks kamu bab 2. Bukan dalam buku kerja kamu bab 2. Okay, jadi apa yang cikgu telah beri maklumkan kamu minggu lepas, minggu ini kita akan ada kuis bagi bab 2. Okay, kamu tunggu cikgu sekejap lah, cikgu ada telefon. Okay, sorry ya, ada gangguan sekejap. Okay, jadi hari ini kita akan ada kuis. Selepas kelas nanti, cikgu akan bagi link kuis kepada kamu semua. Okay, hari ini kamu hanya perlu seperti minggu lepas, Isnin minggu lepas lah. Lepas kamu kuis, kamu screenshot dan kamu hantar kepada cikgu. Dan apa yang kita telah buat pembetulan bagi kerja hari ini, kamu tak perlu screenshot lah. Okay, jadi cikgu harap selepas kita habis bincang bab 2 ini, cikgu akan bagi kuis sudah lah. Okay. Dan hari Jumaat ini kita akan sambung kepada bab yang terakhir dalam sains. Okay, jadi kita lihat kepada muka surat 23 ini. Okay, eksperimen inquiry, sutur sel bawaan dan sel pipi. Okay, jadi kita lihat dekat sini, menyediakan slide menggunakan prosedur yang betul, menggunakan mikroskop dengan prosedur yang betul, melukis sutur umum sel haiwan dan sel tumbuhan. Jadi ini adalah merupakan salah satu eksperimen, kalau kita boleh dapat makmal, kita dapat buatlah. Okay, jadi ini adalah cara untuk mendapatkan sel pipi. Okay. Lepas tu, kita gunakan mikroskop untuk lihat dia. Okay, jadi dekat sini, ini adalah cara untuk ambil sel tumbuhan daripada bawaan. Okay, jadi untuk yang selepas ni, untuk yang jawapan yang ini, lukis dan labelkan struktur umum sel pipi, sel haiwan dan sel tumbuhan ini, kamu boleh rujuk kepada Telegram ataupun WhatsApp kamu. Cikgu telah sendkan gambar bagi sel haiwan dengan sel tumbuhan ini. Kamu ikut dalam gambar itu, kamu lukis. Okay? Cikgu rasanya itu adalah gambar yang paling mudah daripada kamu boleh cari dalam buku teks. Okay? Ada masalah tak? Okay? Cikgu rasanya cikgu sudah send lah. Tadi cikgu sudah send dua gambar bagi sel haiwan, sel pipi dengan sel epidermis bawaan. Okay, cikgu ada send dua gambar. Satu adalah untuk dua jawapan ini, dua gambar ini. Okay. Okay, lepas tu kita akan sambung kepada sini. Yang ini cikgu akan bagi jawapan. Okay, apakah unit asas hidupan? Unit asas hidupan adalah sel. Sorry ya, ada tersekat sikit. Sel. Unit asas hidupan adalah sel. Lepas tu, tandakan tik bahagian-bahagian yang terdapat dalam sel haiwan dan sel tumbuhan. Okay, kita lihat sel haiwan dulu. Dia ada membrane sel? Ya.
Okay, dia ada nukleus, ada. Dia ada sitoplasma, ada. Tapi dia tidak ada kloroplas dengan vakum. Tapi untuk sel tumbuhan, dia ada membrane sel, dia ada nukleus, dia ada sitoplasma, dia ada kloroplas, dia ada vakum. Okay, ini dia lah. Lepas tu, yang ketiga. Sel kehidupan mempunyai pelbagai bentuk. Sel yang manakah mempunyai bentuk yang tetap? Sel haiwan atau sel tumbuhan? Terangkan. Sel-sel apa yang mempunyai bentuk yang tetap? Iaitu sel tumbuhan. Kenapa? Kerana sel ini mempunyai dinding sel. Kerana sel ini mempunyai dinding sel. Kesimpulannya, kedua-dua sel haiwan dan tumbuhan mempunyai apa? Mempunyai membran. Membran sel, nukleus, dan sitoplasma. Dapat ikut? Kalau cikgu nanti terlalu laju, kamu palumkan dengan cikgu. Kerana kita ada banyak juga. Kita lihat kepada muka surat yang seterusnya. Muka surat 25. Muka surat 25. Okey. Ini adalah gambar yang cikgu ada send kepada kamu lah. Cikgu tadi ingat ini tak ada garis. Ada garis. Tidak ada masalah lah. Jadi nama dan padangkan bahagian-bahagian sel kepada fungsinya. Ini adalah sel apa? Ini adalah sel tumbuhan. Yang A ini adalah apa? Yang A ini adalah dinding sel. Yang B ini adalah lapisan yang kedua ini adalah apa? Ini adalah membrane sel. Lepas tu, yang C ini, yang titik yang kecil dalam sel tumbuhan ini adalah apa? Ini adalah kloroplas. Lepas tu yang B ini, yang tengah-tengah yang kosong putih ini adalah vakum. Adalah vakum. Lepas tu, yang dekat, yang luar ini yang tinggi kecil ini adalah apa? Ini adalah sitoplasma. Sitoplasma. Lepas tu yang pintik yang paling besar hitam ini adalah apa? Ini adalah nukleus. Dia juga merupakan otak bagi sel ini ya. Nukleus. Lepas tu yang ini macam apa? Ini adalah mitokondria. Ini adalah mitokondria. Lepas tu yang dinding sel, apa fungsi dinding sel? Adalah menyokong. Kamu lukis garis sendiri ya. Dia adalah menyokong dan melindungi sel serta mengekalkan bentuk sel. Yang kedua, membrane sel. Membrane sel adalah untuk mengawal pergerakan bahan keluar dan masuk ke dalam sel, membrane sel.
Okay, lepas tu yang ketiga, chloroplas. Chloroplas adalah mengandungi pigmen hijau yang menyerap cahaya untuk proses fotosintesis. Okay, B, wako. Wako adalah apa? Adalah menyokong sel apabila dipenuhi subsel. Okay, menyokong sel supaya dia mengekalkan bentuk sel itu. Okay, lepas tu yang E, sitoplasma. Sitoplasma E adalah tempat berlakunya proses kimia. Adalah macam dia telah makan sesuatu kan, tempat yang dia berproses lah. Okay, lepas tu F, nukleus. Nukleus adalah apa? Adalah mengawal semua aktiviti sel. Seperti apa yang cikgu kata tadi, dia adalah macam otak lah. Okay. Okay, lepas tu G, mitokondria adalah menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Adalah menghasilkan tenaga untuk tindak balas. Okay. Ini adalah pada muka surat 25. Okay, semua anda dapat ikut. Okay, kalau kamu nampak cikgu terlalu laju, kamu perlu stopkan cikgu. Kamu perlahankan cikgu. Just buka mic saja, cakap dengan cikgu. Dia ada masalah. Okay. Okay. Ada. Cikgu nampak. Ada masalah. Christian. Apa masalah? Boleh beritahu cikgu? Buka surat 24, cikgu. Buka surat 24 tadi kan? Okey. Cikgu pergi balik sekejap. Okey. Inilah. Okay, yang gambar raja ini kamu boleh rujuk dalam Telegram dengan WhatsApp lah. Okay. Yang pertama adalah sel yang baru masuk, sila ikut. Yang pertama muka surat 24, yang pertama adalah sel. Okay, ini adalah tempat yang dietik lah. Sel haiwan ada membran sel, nukleus dengan sitoplasma. Tapi sel tumbuhan ada lebih kloroplast dengan vakuum. Lepas tu yang ketiga sel tumbuhan. Sel ini mempunyai dinding kerana dia adalah bentuk yang tetap. Okay, lepas tu kesimpulan. Okay, kedua-dua sel haiwan dan tumbuhan mempunyai membran sel, nukleus dan sitoplasma. Okay. You rasa okey sudah kan? Cikgu sambung ya. Okay, kita lihat kepada muka surat yang ke-25, soalan yang kedua. Daripada maklumat di soalan 1, lengkapkan peta pokok dengan struktur-struktur yang terdapat pada sel haiwan dan sel tumbuhan. Okay, jadi kita cuba selesaikan sel ini. Okay, apa struktur-struktur yang ada sebenarnya kita telah bincangkan dalam muka surat 24 tadi lah. Okay. Dalam tu ada nucleus. Okay. Kenapa B pula? Nucleus. Okay. Ada apa lagi? Ada cell membrane. Apa lagi? Ada sitoplasma. Ada sitoplasma. Lepas tu ada apa lagi? Ada mitokondria. Mitokondria. Okay, lepas tu sel tumbuhan ada apa? Ada semua yang ada pada sel haiwan, nukleus.
ada sel membran. Sel membran. Ada sitoplasma. Okay. Ada mitokondria. Ada dinding sel. Ada kloroplas. Ada baku. Okey, semua dapat ikut? Okey, jadi cikgu pergi kepada muka surat yang seterusnya. Okey, lepas tu muka surat 26. Okey, 2.3. Organisma unisel dan multisel. Apakah yang dimasukkan dengan organisma unisel dan multisel? Okay, A. Organisma unisel, organisma yang terdiri daripada satu sel sahaja. Okay. Organisma multisel, organisma yang terdiri lebih daripada satu sel atau banyak sel. Macam kita lah, orang. Kita adalah organisma multisel. Okay. Okay, kita sambung soalan yang kedua. Namakan organisma yang diberikan. Kemudian tuliskan organisma unisel U dan multisel M. Okay, jadi untuk yang pertama A ini adalah paramecium. Paramecium. Okay, dia adalah apa? Dia adalah unisel. Jadi U. Okay, lepas tu ini adalah apa? Ini adalah Amoeba. Amoeba. Okay, ini adalah apa? Ini juga adalah unisel. C ini adalah apa? Adalah spirogyra. Okay, dia adalah multisel. Ini adalah multisel. Okay, lepas tu B ini adalah apa? Ulena. Okay, dia adalah unisel. Dia adalah unisel. Lepas tu E ini adalah Chlamydomonas. Okay. Okay, dia adalah unisel juga. Dia adalah unisel juga. Okay, lepas tu F ini adalah hydra. Hydra. Dia adalah multisel. Lepas tu G ini adalah muco. Ini adalah multisel. Lepas tu H ini adalah yeast. Yeast ini adalah unisel.
Boleh ikut kan? Okay, jadi kita lihat kepada soalan 3. Daripada jawapan anda di 2, kena pastikan jenis organisma yang mempunyai kloroplasma yang membolehkannya membuat makanan sendiri. Ini dia. Spiroya, Eulena, dan Monas. Okay. Dalam Monas. Okay. Dapat ikut? Okay, kalau ada masalah, kita pergi kepada muka surat yang seterusnya. Okay, muka surat 27. Nama dan padankan fungsi sel-sel manusia yang diberi. Okay. Ini adalah apa? Ini adalah sel saraf. Ini adalah sel saraf. Apa kegunaan sel saraf? Ini adalah sel saraf. Cikgu tulis A lah supaya kamu tahu. Ini sel saraf. Okay. Kamu lukis garis. Dari sini sambung ke A sini. Okay, lepas tu yang kedua ini adalah apa? Ini adalah sel otak. Okay, sel otak. Apa fungsi sel otak? Mengecut dan mengenuk. Ini B. Okay. Kamu lukis garis dari sini ke sini. Okay, lepas tu yang ini adalah apa? Ini adalah sel pembiakan. Okay. Adalah apa? Terlibat dalam pembiakan. Okay, lukis garis saja. Okay, lepas tu ini adalah sel darah merah. Okay, apa kegunaan sel darah merah? Mengangkut oksigen. Okay. Mengangkut oksigen. Lukis garis. Ini adalah apa? Ini adalah sel darah putih. Okay, apa kegunaan dia? Okay, kegunaan dia adalah memusnahkan bakteria. Memusnahkan bakteria. Okay, lepas tu ini adalah apa? Ini adalah sel epitelium. Okay, sel epitelium adalah apa kegunaan dia? Melindungi permukaan kulit dan organ dalaman. Okay. Okay. Semua dapat? Okay, kalau tidak ada masalah, cikgu pergi kepada yang seterusnya. Soalan kedua, namakan pelbagai jenis sel tumbuhan berdasarkan fungsinya. Berdasarkan fungsinya. Okay, ini adalah apa? Ini adalah sel epidermis. Di atas permukaan kulit lah. Okay. Mengurangkan kehilangan air dan membolehkan penukaran gas. Okay, yang B ini adalah apa? B ini adalah
sel palisad. Okay. Mengandungi sebahagian besar kloroplas untuk fotosintesis. Okay. Lepas tu yang C ini adalah apa? C ini adalah sel pengawal. Pengawal, iaitu mengawal saiz stoma, iaitu liang taung. Okay, lepas tu D ini adalah apa? D ini adalah sel rambut akar. Okay. Kegunaan dia adalah untuk menyerap air dan garam mineral daripada tanah. Okay. Sudah? Okay, jadi cikgu pergi kepada yang seterusnya. Di muka surat 28. Okay. Jadi di sini soalan pertama, lengkapkan urutan organisasi sel dalam manusia. Okay. Kita akan mula dengan yang paling asas dulu, iaitu sel. Lepas sel akan dia membentuk apa? Dia akan membentuk tisu. Okay, lepas tisu dia akan membentuk organ. Lepas organ dia akan membentuk sistem. Lepas sistem adalah manusia lah. Organisma. Okay, organisma. Okay, lepas tu kita lihat yang bawah ini. Sudah? Okey, kita lihat yang bawah ini. Okey, unit asas bagi semua kehidupan. Okey, tisu terdiri daripada sekumpulan sel. Okey, sekumpulan sel. Okey, lepas tu organ terdiri daripada beberapa tisu yang berlainan yang bekerjasama. Okay. Lepas tu sistem terdiri daripada beberapa organ. Okay. Terdiri daripada beberapa organ yang bekerjasama. Okay. Lepas tu organisme terdiri daripada sistem. Sistem yang berlainan, yang bekerja sama. Macam handphone kamu lah. Sebenarnya dia pun terdiri daripada pelbagai sistem dalam dia kan. Sistem touchscreen, sistem kamera, sistem internet. Sebenarnya semua itu adalah satu sistem yang tunggal kalau kita asingkan dia. Tapi dia gabungkan dia itu menjadi handphone yang kamu gunakan untuk kita kelas hari ini. Okay, sudah? Okay, jadi kita lihat yang kedua. Kenal pasti sistem pada manusia yang diberi. Okay. A ini adalah apa? Adalah sistem pencernaan. Okay. Yang B ini adalah sistem respirasi. Okay, lepas tu yang E ini adalah sistem saraf. Yang B ini adalah sistem perkumuhan. Okay. Yang E ini adalah endokrin.
adalah sistem endokrin, iaitu menghasilkan hormon. Lepas tu kita sambung. Sudah? Okey. Okey. Nah, ini adalah apa? Ini adalah rangka. Okey. Ini adalah peredaran darah. Peredaran darah. Ini adalah pembiakan, sistem pembiakan. Ini adalah sistem otot. Dan ini adalah sistem limfa. Okay, sistem limfa ini sangat penting kerana dia adalah mempertahankan badan terhadap penyakit. Okay. Okay, kita lihat. Boleh? Sudah? Okay, kalau tak ada masalah, kita lihat kepada soalan yang ketiga. Okay. Kenal pasti organ-organ yang membentuk sistem. Kita kena tengoklah organ mana satu yang membentuk sistem pembiakan. Okay, organ yang membentuk sistem pembiakan di sini adalah uterus, ovari, testis. Okay. Organ yang apa yang membentuk rangka? Sendi, tulang, tengkorak. Okay. Yang respirasi ada paru, trachea, hidung, alveolus. Pencernaan ada perut, usus, hati, mulut, pankreas, dan retum. Okey, lepas tu perkumuhan ada ginjal, kulit, paru. Saraf ada apa? Saraf ada jantung, lalu sorry. Betul salah. Lihat. Saraf ada saraf tunjang, otak, dan saraf. Peredaran darah baru ada jantung, salur darah. Otot saja. Endokrin, pankreas,
Ovari. Testis. Okay. Okay. Boleh? Kalau sudah, kita pergi kepada muka surat 30. Okey, soalan 1. Jawab soalan-soalan tentang respirasi. Okey, jawab soalan-soalan tentang respirasi. Okey. A. Apakah yang dimasukkan dengan respirasi sel? Uraian makanan boleh membebaskan tenaga. Apakah yang berlaku semasa respirasi sel? Sel hidupan menggunakan glukosa dan oksigen untuk menghasilkan karbon dioksida, air dan tenaga. Okay, C. Berdasarkan jawapan anda di 1B, tuliskan satu persamaan perkataan untuk mewakili respirasi sel. Di sini ada glukosa tambah dengan oksigen. Dia akan sama dengan karbon dioksida, okay, air dengan tenaga. Okay, tenaga. Okay, lepas tu soalan yang kedua. Soalan yang kedua, jawab soalan-soalan tentang fotosintesis. Ini dalam matahari, iaitu cahaya matahari. Q ini adalah apa? Karbon dioksida. Okay. Lepas tu, pigmen hijau, klorofil. Lepas tu, yang ini adalah apa? Ini adalah air. Adalah air. Okay? Boleh? Okay. A. Apakah fotosintesis? Proses yang dijalankan oleh tumbuhan hijau untuk membuat makanan sendiri. Okay. B. Pada raja di atas, nyatakan syarat-syarat atau faktor-faktor EQRS yang diperlukan untuk fotosintesis.
dengan menggunakan perkataan-perkataan yang berikut. Nah, inilah jawapannya dekat atas ini tadi. Okay. Lepas tu soalan B. Soalan C. Tuliskan satu persamaan perkataan yang untuk mewakili fotosintesis karbon dioksida. Tambah dengan apa? Tambah dengan air. Akan menjadi apa? Glukosa. Tambah dengan oksigen. Oksigen. Sudah? Okay, kalau sudah, kita pergi kepada muka surat 31. Okay, nah, boleh kira kita sudah habislah muka surat bab 2 ini. Okay. 2.7 Experiment Inquiry. Okay, Experiment Inquiry. Okay, tujuan menguji kehadiran kanji dalam daun, bahan dan ratas, prosedur, didikan sehelai daun hijau dalam pika berisi air selama 5 minit, memasukkan daun ke dalam tabung uji yang berisi alkohol yang direndam pada air panas, rendamkan daun dalam air panas, lepas itu titiskan beberapa titis lautan iodin ke atas daun. Okay. Okay, pemerhatian. Warna apa? Warna biru 2. Okay, warna biru 2 terhasil apabila larutan iodin dititis ke atas cebisan-cebisan daun. Okay, lepas tu perbincangan. Berikan tujuan langkah-langkah dalam aktiviti ini. Untuk yang A ini, apa kegunaan dia? Adalah untuk melembutkan daun. Adalah untuk melembutkan daun dan memecahkan dinding sel. Okay, lepas tu B ini adalah apa? B ini dia rentan dalam alkohol kan? Okay, adalah untuk mengingkil klorofil. Adalah untuk mengingkil klorofil. Yang C ini rendam dalam air panas untuk melembutkan lagi. Melembutkan daun. Lepas tu B, menguji kehadiran kanji. Okay, menguji kehadiran kanji. Okay, lepas tu kesimpulan, daun hijau mengandungi kanji. Okay, jadi ini sahaja. Okay, lepas tu yang praktis pengukuhan ini cikgu kita akan bincang untuk hari ini lah. Okay, jadi kita sampai sini saja. Jangan risau, yang belum lagi cikgu go through, cikgu akan go through dengan kamu. Tapi itu mungkin adalah selepas kita habis topik yang terakhir nantilah. Okay, dan Isnin ini, hari ini cikgu akan bagi link untuk kuis. Cikgu akan bagi link untuk kuis gambaran. Dan ingat selepas kuis, ambil gambar, send kepada cikgu sebagai bukti kamu telah menduduki kuis. Okay, jadi ada apa-apa masalah sila tanya cikgu. Okay, hari Jumaat ini kita ada sains lagi. Kita akan masuk topik yang baru, yang terakhir itulah.
Okay. Ada apa-apa masalah nak tanya? Ada apa-apa masalah nak tanya? Tiada? Okay. Kalau tiada, kita sampai sini saja untuk hari ini. Sekejap lagi cikgu akan kasih kamu link untuk kuis hari ini. Okay, jadi bye-bye. Bye, cikgu. Okay, bye-bye. Bye, Sama-sama. cikgu. Ya. Sama-sama. Bye-bye.